Baik, kita jumpa lagi. Hari ini saya nak cerita berkenaan dengan star rating. Selalu kita rate orang dengan 5 bintang. Kita rate online business dengan 5 bintang. Tapi sebenarnya benda tu tak berapa relevan, tapi sebab mungkin benda tu senang. Jadi kita hentam je lah pakai star tu. Senang kita nak tengok star dia banyak ke star dia sikit untuk kita buat reference. Kita nak beli barang, perkhidmatan dia bagus ke tidak. Tapi sebenarnya star rating ni dia lebih meluas, lebih kepada pengurusan perkhidmatan yang betul-betul kalau nak dapat 5 star tu bukan senang-senang nak dapat 5 star, bukan suka-suka boleh bagi. Star rating ni biasa dia service management, interdepartment ataupun client interaction. CRM pun kita boleh. Saya akan cerita lebih detail tentang star rating selepas ini. Secara ringkas, macam mana kita nak kira star tu, layak tak kita nak bagi orang tu 5 star, kita kena kira lebih teliti. Contoh, star pada kedai gunting. Kita pergi kedai gunting tu, kita nak star, kita nak rate dia 5 bintang atau tidak. Macam mana kriteria perkhidmatan, pengurusan perkhidmatan dia untuk dapat 5 bintang. Okey, contoh kedai gunting, masuk aircon. Okey, aircon 10 markah sebab dia sejuk, selesa, tempat dia bersih. Okey, sekali dengan aircon 10% kita bagi. Dia gunting cantik. Okey, dia gunting cantik. Jadi kita nak bagi berapa? Okeylah, sebab gunting tu yang utama, kita bagilah 30% untuk gunting. Dia telitilah, kita bagi 30%. Lepas tu dia bagi perkhidmatan tambahan lagi apa? Dia tolong gunting misal kita bagi 10% lagi. Oh, dia buat lain pula lagi. Okey, kita boleh bagi 10% lagi. Contoh, ni bulu kat telinga. Pun dia buangkan bulu kat telinga. Okey, kita boleh bagi lagi. Dan lain-lain lagi, apa lagi yang dia boleh bagi? Oh, dia gosok belakang, dia picit, dia pusingkan tengkuk dan sebagainya. Total jadi 100% kita letak 10, 10, 20, 30 jadi 100. Jadi, bila kita nak star ni, kita ada benchmarking dengan tempat lain yang ada servis yang sebegitu rupa. Dari situ kita boleh tengok, kita ni pencapaian kita ni berapa? Lepas tu, kita nak kira 5 star ni berapa? 80%? Okey, 80% 5 star. 70% hingga 79, 4 star. 60 hingga 69, 3 star. Kita campur semua. Kita gunting dapat berapa? Gunting cantik, okey, 28. Buat misal sikit 8%. Buang bulu ni. Oh, bagus, bersih. 10. Ini buat lain cantik. Bagi 10. Potong bulu hidung. 10. Jadi kita campur, okey, baru capai. 80 capai tak? Kalau capai baru kita boleh bagi dia 5 bintang dengan suasana dia sejuk, bersih dan sebagainya. Tuala yang dia pakai, dia bagi kita tu sentiasa ditukar, bukan pakai yang sama, dikebas-kebas. Jadi bila dijumlahkan baru kita dapat persen dia. Saya akan cerita, tunggu kejap, saya akan cerita lagi. Kalau dalam suasana organisasi, macam mana contohnya kita nak bagi persen dalam CRM ataupun perkhidmatan syarikat atau organisasi kita. Okey. Sekarang kita tengok table ni, yang ada ni, macam mana kita nak kira star rating ni. Star rating ni, kalau untuk contoh yang saya bagi ni dalam perkhidmatan pelanggan ataupun CRM, Customer Relationship Management, perhubungan pelanggan, kita nak rate sampai 100, biar item tu dapat 100%. Tetapi, kita nak capai 80% untuk betul-betul kita qualify 5 star untuk organisasi kita atau department-department dalam satu organisasi kita tu. Cuba kita ambil kira benda-benda macam ni, kriteria contoh. Sebenarnya, you all boleh buat lebih baik lah. Jadi saya bagi contoh yang ringkas. Macam mana kita nak star rating. Okey, item pertama, saya pecahkan 3 item. Item pertama 40% ni pentadbiran. Ini pentadbiran 40%. Okey, perkhidmatan pelanggan. Kita tengok perkhidmatan pelanggan, khidmat pelanggan yang teratur.
Ada piagam pelanggan. Piagam pelanggan ni selalu mengatakan servis berapa lama mesti settle, mesti selesai dan dipatuhi. Lepas tu masa proses sesuatu permohonan, sesuatu kata mohon Unify berapa lama, pos laju, janji hari ni hari hantar, besok sampai. Masa proses dia macam mana? Adakah dia dah terlajak sekarang bila kena PKP dan sebagainya? Okey, bayaran dia macam mana kalau dia bayar pula pada vendor dia. Dia ada khidmat pelanggan juga pada vendor dia. Dia bayar berapa lama? 1 minggu, 2 minggu. Ada yang bayar 2 bulan, 3 bulan. Itu inilah kita nak rate kita. Adakah kita kata kita nak capai bayaran 2 minggu ataupun 1 minggu dan sebagainya. Mungkin kita ada misi, visi organisasi tu. 10% saja saya bagi untuk item ini dalam pentadbiran. Okey, pergi next item. Next item ni komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ni okey, telefon berdering. Kering-kering masuk ataupun masuk mesin. Kalau masuk mesin, dia pun minta kita pindah, pilih-pilih nombor dan pindah. Make sure pindah ke department tu memang ada orang angkat. Ini sampai department tu tiba-tiba pun masuk mesin juga. So itu 10% ni gone lah 10% gone. Seterusnya kalau tak diangkat oleh manusia, sama juga email. Ini communication. Organisasi mesti ada communication. Sangat penting. So kalau email, alamat email, nombor telefon pun tak dipamer di laman web ataupun tak ada directory kaki tangan yang bekerja. Dah gone dah 10%. Macam mana nak capai? Saya lihat ada banyak organisasi yang tak ada directory. Kononnya bos dia tak suka sebab takut orang mengacau. Habis awak organisasi perkhidmatan, kalau awak tak nak orang kontak awak berhenti kerja lah, duduk rumah. Okay, kita go to next. Kita tengok yang ni item 10% lagi, sistem perhubungan pelanggan. Okay, kata kita ada sistem dalam komputer, CRM. Bila orang telefon masuk, nombor tu dah terpick up. Ada nama orang tu dah terpick up, dah jadi up to date. Orang tu telefon berapa kali, bila last dia call. Ada last, ada live. Lepas tu bercakap dengan satu pegawai, bincang-bincang pegawai tu, kan bincang pegawai tu tak boleh nak settle. Dia kena pass pada orang lain. Bila dia pass pada orang lain, panggilan yang dipindah tu, dibincang, sampai kat orang lain tu dia tak ulang lagi dah cakap topik yang sama, tak ada. Dia, orang yang terima panggilan tu terus dah nampak ditulis dalam sistem, dia dah sampai bahagian mana yang perlu dibincang. So, itu baru dapat 10%. Kalau tak ada macam tu, tak adalah ni 10%. Ini 2 je tak ada. So, automatic dah memang tak capai lah 5 bintang kan. Jadi, saya tengok banyak organisasi sekarang memang tak ada 5 bintang lah. Okey, lepas tu, latihan kaki tangan sentiasa dijalankan. Sekurang-kurangnya 64 jam minimal setahun dengan 40 jam bersemuka. Ini biasalah kerajaan selalu buat 7 hari kena kan. Ini bagi 5%. Kaki tangan mesti ongoing, selalu dilatih. Okay. Next, kita tengok ni pusat pengendali aduan. Pusat pengendali aduan dan menjawab aduan dalam tempoh 24 jam. Ataupun katalah kita rate, kita nak 48 jam lah. Okey, kita letak 48 jam. Kalau terlebih, 5% ni buang. Kita dah tak layak dapat 5% ni. Okey, menggunakan sistem CRM, penyelesaian tiket aduan dalam 24 jam. Okey, dia ada tiket, siapa yang tahu, semua masalah, dia ada tiket. Tiket tu mesti settle dalam masa-masa yang ditentukan dalam sistem CRM. Okey, 5%. Jadi total tadi ni 40%. So, kita pergi bahagian kedua. Bahagian kaki tangan sokongan, human resource, kita bagi 30%. Contoh je ya. So kita ada aktiviti inovasi, kreativiti dan kaizen yang berterusan. Bermaksud kaki tangan tu selalu, selain pada dia pergi kursus yang tadi cerita di atas, dia ada aktiviti inovasi, dia ada kreativiti dan kaizen berterusan untuk memperbaiki proses-proses kerja supaya lebih senang untuk bekerja. So ini kena buatlah mungkin setahun sekali ke. Okey, sebut nama pelanggan dengan betul dan senyum. Okey, tiap kali kalau bertembung, masa orang datang di kaunter, sebut senyum. Kalau dalam telefon sekalipun, ada senyum. Kalau online mungkin guna apa tu? Gambar tu lah yang senyum tu. Okey, menepati janji. Janji masa, penyediaan, penghantaran dan sebagainya, 5%. Boleh menerangkan maklumat produk dengan jelas. Okey, kalau kita ada produk, kaki tangan kita tak boleh terang dengan jelas, maka masalah lah kaki tangan tu. Itu banyak agak terjadi. So, kenal pasti dan pengkelasan pelanggan. Okey, ini dalam CRM.
Okey, ini 30 markah, dah jadi 70. Okey, melayani kehendak pelanggan. Pelanggan punya needs dan wants, kehendak dan keperluan pelanggan. Okey, pengalaman interaksi yang menakjubkan. Dapat 5%. Maknanya pelanggan tu kalau dia janji 24 jam, kita buat 12 jam. So dia dapat pengalaman interaksi yang menakjubkan lah. Sebab kita mendahului tempoh yang kita janjikan. Okey, 5%. Sentiasa memberi maklumat terkini untuk produk berkaitan. Okey, mungkin kita ada mailing, kita hantar, ataupun kita selalu ada billboard yang orang ramai boleh tengok. Ataupun tidak kita hantar email lah tentang produk yang dah upgrade, yang ditambah baik, yang boleh kalau software selalu di-download secara percuma untuk dia punya patch dia. Okey, lepas tu perkhidmatan dan kos kualiti yang berpadanan 10% dan memberi penghargaan kepada pelanggan. Maksudnya penghargaan, hadiah dan sebagainya. Macam-macam lah. Jadi totalnya jadi 100%. Adakah bila kita design semua item-item yang ada yang saya tuliskan kat sini, kita boleh letaklah apa design, apa benda yang kita nak. Tapi kita kena pecahkan semua markah ni, yang persen ni, di tepi ni. Kita mesti pecahkan yang persen ni. Jadi kita mesti capai 80 lah kalau kita 80. Kalau kita kata 90, maka kita kena capai 90 lah untuk kaki tangan kita atau pekerja-pekerja kita untuk capai betul ke perkhidmatan dia tu 5 bintang atau sembang aja 5 bintang. Macam sekolah jawab soalan buat beramai-ramai jawab soalan spot question apa semua, tapi tidak dengan kefahaman, tidak dengan di dalam hati, dengan keikhlasan untuk membagi perkhidmatan tu. Biasa yang dapat 5 bintang ni dia mesti ada keikhlasan jugalah. Baru dia boleh dapat dia punya star tu rate sampai 5 bintang. Okey, saya rasa itu aja saya nak cerita pasal star rating. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.